은혜 받으실 말씀은 마태복음 16장 13절에서 Petikan 18절 untuk gubah 말씀입니다. adalah daripada Matius 8 ayat 13 hingga 예수께서 가이사라 18. 빌립보 Yesus 지방으로 pergi ke daerah 제자들에게 dekat 물어 kota 가라사대 Kasaria 사람들이 인자를 Filipi. 누구라 하느냐 Di situ dia bertanya 가로되 kepada 더러는 pengikut-pengikutnya, 세례 요한 더러는 엘리야 menurut kata orang, 어떤 이는 siapakah anak 예레미야나 manusia itu? 선지자 중에 하나라 Mereka menjawab, 하나니라 ada yang berkata 가라사대 Yohanes 너희는 Pembaptis, 나를 ada juga 누구라 yang berkata 하느냐 Elia, 시몬 sedangkan orang 베드로가 lain berkata 대답하여 Yeremia 가라되 atau salah seorang 주는 nabi. 그리스도시요 Tetapi menurut 살아계신 kamu, siapakah 하나님의 aku 아들 ini? 이시니이다. Tanya Yesus. 예수께서 Simon 대답하여 Petrus menjawab, 가라사대 Guru ialah penyelamat 바요나 yang diutus 시몬아 oleh Allah, 내가 복이 anak 있도다. Allah yang hidup. 이를 내게 알게 한 Hai Simon 이는 anak 혈육이 아니요 Yohanes, 하늘에 계신 berbahagialah 내 engkau, kata 아버지시니라. Yesus. 또 Bukannya 내가 manusia 내게 memberitakan 이르노니 hal itu 너는 kepadamu, 베드로라. tetapi 내가 Bapakku 이 di syurga 반석 yang 위에 내 memberitahumu. 교회를 세우리니 Oleh itu ketahuilah, 음부의 engkau 권세가 Petrus, batu yang 이기지 kuat. 못하리라. Dengan beralaskan batu inilah, aku akan membina 샬롬 jemaatku, 성가대의 찬양과 maka maut pun 니시 tidak dapat 캡스라의 memusnahkannya. 연주가 있겠습니다. 할렐루야. 사랑하는 성도님들, 말씀을 통해서 이렇게 만나게 할렐루야. 해주셔서 아버지께 감사와 영광을 올려드립니다. Saya sangat 오늘 gembira 말씀을 bertemu dengan anda 전무할 수 semua pada 있도록 kali ini. 강단을 허락해 주신 당회자님께 감사를 드립니다. 제 키는 Saya 아주 mengucapkan 크지는 terima 않았지만 kasih 그래도 kepada pasal 보통보다는 kerana 큰 memudahkan saya untuk 키에 berkorban di atas masbah ini. 그러나 제 Saya 아들의 tidaklah begitu 키보다는 tinggi, tetapi saya 너무 masih lebih 작아서 tinggi 제 daripada 아들이 purata 저보다 한 ketinggian 10cm orang. 정도 Namun 그 begitu anak 이상 laki 더 saya 크기 10 때문에 cm lebih tinggi 만나서 daripada saya. 얘기하면 제가 Jadi 이렇게 jika saya 올려다보고 berjumpa dan bercakap 얘기를 dengannya, 해야 돼요. saya perlu melihat ke atas seperti ini. 한국의 청소년들의 키가 Remaja 많이 Korea Selatan sedang 커졌습니다. mengalami perubahan fizikal yang 키뿐만 ketara. 아니라 몸무게도 Oleh 많이 sebab mereka lebih tinggi dan 늘어났고요. lebih berat daripada generasi 덩치도 sebelumnya, 키도 kebimbangan 커졌습니다. semakin 그런데 meningkat tentang 문제는 kesan perubahan ini 키와 terhadap 덩치가 kesihatan mereka 훨씬 secara keseluruhan. 커졌는데 오히려 Fisikal yang 체질은 lemah dan stamina yang 약해지고 merosot. 있다는 겁니다. 또 체질뿐만 아니라 체력도 많이 약해지고 있다고 합니다. 이런 현상을 이제 Hal ini juga dapat 신앙생활도 diaplikasikan dalam 그대로 kehidupan 적용해 볼 iman 수가 kita. 있겠는데요. 체격이 커졌다고 Sama 해서 seperti 체력이나 mempunyai tubuh yang 체질이 lebih besar, 강해지는 것이 아닌 것처럼 tidak bermaksud bahawa 교회가 kekuatan dan komposisi 오래되었다고 fizikal anda 또는 menjadi 교회 lebih 생활을 kuat. 오래 했다고 Hanya kerana sebuah gereja sudah lama atau kehidupan iman anda sudah lama, tidak bermaksud bahawa anda matang dalam iman 한국 atau 교회가 dipenuhi secara 외형적으로는 rohani. 화려해지고 커지고 많이 모이는 것 같지만 Walaupun gereja-gereja Korea nampaknya 체질이 lebih besar, 좋아진 것 같지는 komposisi 않습니다. rohani orang 오늘 Kristian 본문은 tidak kelihatan bertambah baik. 예수님께서 제자들과 함께 잠시 Khotbah 사역지인 pada hari ini 갈릴리를 adalah 떠나셔서 seperti Yesus 비유하자면 bersama 주의 pengikut-pengikutnya untuk 세미나를 seketika 하신 것과 같습니다. dan mengadakan seminar hamba 가이사라 Tuhan. 빌립보라는 이스라엘의 제일 북단에 있는 헐몬산 기슭이 있는 지역으로 비교적 한적한 Kaisaria 곳이죠. Filipi ialah tempat yang agak tenang yang terletak di kaki gunung Hermon 동동락을 하셨었는데 di hujung utara Israel. 제자들의 신앙은 어느 정도 성장하였는지 점검을 하고 Yesus 계십니다. telah melalui kesusahan dan kesedihan bersama pengikut-pengikutnya untuk masa yang lama. Dan dia sedang memeriksa sejauh mana iman mereka telah bertumbuh. Untuk tujuan ini, Yesus menanyakan soalan kepada pengikut-pengikutnya. Soalan pertama ialah ayat 13. Menurut kata orang, siapakah anak manusia itu? Dia kemudian bertanya kepada pengikut-pengikutnya dalam ayat 15. Tapi menurut kamu, siapakah aku ini? Pengikut-pengikut yang lain tidak dapat menjawab, tetapi Petrus lulus soalan pertama dengan menjawab dalam ayat 16. Guru ialah penyelamat yang diutus oleh Allah, anak Allah yang hidup, dan menerima pujian daripada Yesus kerana bertumbuh dalam iman. Walaupun Petrus tidak lulus bagi soalan kedua adalah ketika Yesus berkata, aku akan dibunuh, tapi pada hari ketiga aku akan dibangkitkan semula. Lalu Petrus menjawab sebegini dalam ayat 22. Petrus menarik Yesus ke tepi dan mula menegur dia. Ya Tuhan, semoga Allah menjauhkan perkara itu daripada Tuhan. Perkara ini tidak boleh berlaku kepada Tuhan. Apabila Yesus mendengarnya, dengan keras menegur Petrus. Hasilnya iman Petrus bertumbuh, tetapi belum matang pada masa itu. Walaupun fizikal iman telah bertumbuh, tetapi masih ada kekurangan dari segi stamina iman dan kedalaman rohani. Jadi kehendak Tuhan yang mendalam belum lagi difahami. Melalui retreat musim panas ini, Roh Kudus berkarya seperti api, melimpah-limpah dengan rahmat dan berkat, dan para anggota MAMI bertumbuh dengan penuh semangat dalam iman mereka. Namun begitu, Tuhan tidak mahu kita berpuas hati, tetapi mahu kita menjadi orang Kristian yang melangkaui pertumbuhan dan mencapai kematangan.
더욱 든든한 성도가 Saya 되는 ingin menyampaikan 성령이라는 pemikiran 제목으로 saya melalui khutbah yang 전달해 bertajuk Orang 드리고자 Kristian yang Matang. 첫째로 더욱 Yang 든든한 pertama, untuk 성도가 menjadi 되기 orang Kristian yang lebih 위해서는 kuat dalam iman, 삶의 anda perlu 중심이 tahu apa yang harus menjadi 잘 fokus 잡혀 anda. 있어야 한다는 것. 예수님이 제자들에게 질문하신 의도는 Niat Yesus bertanya 제자들의 kepada pengikut-pengikut 삶의 adalah untuk 중심이 mengetahui sama ada 잘 teras 잡혀 kehidupan 있는지 pengikut-pengikut itu 알아보시기 telah mantap. 위함이었습니다. 예수님의 질문에 베드로가 Jawapan 답변한 Petrus kepada soalan 그는 Yesus, 그리스도시요 Guru ialah penyelamat yang diutus oleh 아들이라는 Allah, 고백은 anak Allah yang hidup, 그리스도가 내 adalah sama dengan 삶의 pengakuan bahwa Kristus ialah 중심이 pusat 되신다는 kehidupannya. 고백과 같은 겁니다. 베드로의 Pengakuan 고백은 Petrus 우리가 mungkin kelihatan 듣기에는 jelas 당연한 bagi kita, 같지만 tetapi dalam masyarakat 유대 Yahudi pada masa 사회에서는 이 itu, 고백이 pengakuan ini adalah 엄청나게 sangat mengejutkan. 충격적인 겁니다. Pada masa itu, bagi orang Yahudi pada peringkat kebangsaan atau sosial, tonggak rohani ialah Musa atau Daud. Asas kehidupan semua orang Yahudi ialah ajaran Musa. Namun begitu, Petrus mengaku bahawa Yesus ialah pusat iman, bukannya Musa atau Daud. Juga dengan melangkaui pusat iman, Petrus mengatakan bahawa Yesus ialah penguasa dunia dan pusat semua kehidupan. Pada masa itu, mengatakan sesuatu perkara seperti ini adalah seperti direjam dengan batu sehingga mati. Dosa pertama yang dilakukan oleh Adam dan Hawa boleh dianggap sebagai berpusatkan diri. Iblis menggoda Adam dan Hawa yang hidup berpusat pada Tuhan untuk hidup berpusat pada diri sendiri dan bukannya berpusat pada Tuhan. Kejadian 3 ayat 5, Allah berfirman demikian kerana dia tahu bahawa jika kamu makan buah itu, fikiran kamu akan terbuka. Kamu akan menjadi seperti Allah dan mengetahui apa yang baik dan apa yang jahat. Godaan itu adalah bahawa anda juga boleh menjadi seperti Tuhan. Sejak hari itu, era ini telah menjadi era di mana diri menjadi pusat, bukan Tuhan. Dalam kata lain, era ini telah menjadi era yang kehilangan pusatnya. Apakah yang berlaku jika sebuah kereta yang sedang memucuk kehilangan keseimbangan? Apakah yang berlaku apabila sebuah kapal yang berlayar dengan laju melalui ombak yang ganas kehilangan keseimbangan? Hal itu membawa kepada kemalangan. Begitu juga dengan kehidupan. Apabila kehidupan kehilangan keseimbangannya, kehidupan itu menjadi sangat tergoncang. Kemalangan akan berlaku. Jika sebuah keluarga kehilangan fokusnya, keluarga itu akan hancur. Jika sebuah bangunan kehilangan keseimbangannya, bangunan itu akan runtuh. Semua teori dan doktrin akan runtuh jika pusatnya tergoncang. Kebanyakan masalah yang rumit, kegagalan dan kesilapan membawa maut berlaku apabila kita kehilangan keseimbangan dan tergoncang. Cara untuk mengelakkan kegagalan lebih lanjut dan kesilapan terletak pada pusat untuk mengekalkan. Lebih lanjut dan kesilapan yang membawa maut adalah dengan cara kekal berpusat. Titik permulaan kejayaan dan kebahagiaan terletak pada pusat untuk mengekalkan keseimbangan. Oleh itu, apakah yang harus menjadi pusat kehidupan kita sebagai orang Kristian? Sebab untuk kehidupan orang Kristian dan pusat kehidupan ialah Yesus Kristus. Namun begitu, berapa banyakkah orang hidup berpusatkan diri sendiri, berpusatkan manusia, berpusatkan materia dan berpusatkan dunia, jauh dari pusat Yesus Kristus? Apabila Yesus Kristus tidak menjadi pusat kehidupan kita, kita kehilangan semua berkat yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Apabila Adam dan Hawa kehilangan berpusatkan Tuhan, mereka juga kehilangan syurga. Apabila Raja Saul tidak mentaati firman dan kehilangan fokusnya, dia kehilangan segala-galanya. Apabila Yudas Iskariot kehilangan fokusnya pada Yesus, dia menghati Yesus lalu membunuh diri. Bahkan pada hari ini banyak orang hidup dalam keadaan yang sangat cemas, gelisah dan tidak bahagia kerana mereka belum dapat menemui Yesus, pusat kehidupan. Yesus Kristus adalah Tuhan kita dan pusat kehidupan. Paulus jelas mengetahui hakikat ini, jadi dia mengakuinya. Roma 14:8 menyatakan, jika kita hidup untuk Tuhan. Jika kita mati, kita pun mati untuk Tuhan. Sama ada kita hidup atau mati, kita milik Tuhan. Namun begitu, apakah jenis kehidupan yang harus kita jalani untuk menghidupi pengakuan ini? Apa-apa saja anda lakukan, anda mesti memikirkan Yesus terlebih dahulu. Walaupun ketika anda bangun, Yesus harus menjadi perkara pertama yang terlintas dalam fikiran. Walaupun ketika anda bekerja, ketika kita makan dan minum, kita harus memikirkan Yesus. Tiada kira apa yang anda lakukan, anda mesti memikirkan Yesus terlebih dahulu. Sebuah kapal yang berlayar di lautan mengemudi arus berbahaya.
Walaupun kapal itu secara berterusan digoncang oleh ombak yang kuat, kapal itu tidak tenggelam kerana pusat kapal itu kukuh di bawahnya. Sesiapa yang tidak hidup dengan berpusatkan Tuhan pasti akan tenggelam oleh angin dan ombak yang datang dalam kehidupan. Namun begitu, ada satu lagi bahagian penting dalam pengakuan Petrus. Penting untuk mengaku bahawa Tuhan ialah Kristus dan juga bahawa Dia ialah anak Allah yang hidup. Nampaknya Allah yang hidup telah hilang dalam agama Kristian pada hari ini. Yesus adalah penyelamat yang diutus oleh Allah, anak Allah yang hidup. Nietzsche yang dipanggil sebagai seorang ahli falsafah besar di dunia berkata, Tuhan telah mati. Pada masa itu, ketika gereja Jerman mendengar kata-kata ini, mereka tidak berdiam diri dan menentang Nietzsche. Tuhan telah mati. Hal ini menyangkal Tuhan dan penghinaan terhadap gereja. Sila meminta maaf. Apabila gereja-gereja Jerman bertindak balas seperti ini, Nietzsche berkata, saya mempunyai bukti bahawa Tuhan telah mati. Ketika gereja Jerman bertanya kepadanya, apakah buktinya? Dan dia berkata, buktinya adalah bahawa gereja Jerman tidak berdaya. Lihatlah gereja Jerman itu. Itu ialah bukti bahawa Tuhan telah mati. Gereja seperti itu ialah makam Tuhan. Gereja Jerman bersalah kerana tidak berdaya dan mendengar sindiran bahawa Tuhan telah mati. Tapi Nietzsche yang telah kehilangan Yesus pusat kehidupannya, mengalami penyakit mental lalu mati dalam keadaan sunyi dan menyedihkan di rumah penjagaan. Oleh itu, kita maming tidak seharusnya menjadi gereja yang tidak berdaya seperti gereja Jerman pada masa itu. Tetapi seperti yang diakuti oleh Petrus, kita harus menjadi gereja di mana Tuhan yang hidup berkarya. Saya bersyukur kepada Tuhan, Bapa yang hidup, yang membolehkan tidak dikira banyaknya karya penyembuhan yang luar biasa berlaku. Bukan sahaja di lokasi retreat, tapi juga di seluruh dunia melalui karya Roh Kudus yang berapi-api semasa retreat musim panas ini ketika pasal Kanan berdoa. Sudah 11 bulan sejak saya berada di Gereja Mami Nairobi di Kenya. Nairobi adalah sebuah bandar yang terletak pada ketinggian 1,700 meter dari aras laut. Jadi semuanya baik. Tetapi satu perkara adalah bahawa orang Korea mungkin mengalami masalah pencernaan akibat tekanan udara yang rendah. 해발 1,700m에 있는 도시이기 때문에 다른 모든 조건들은 좋은데요. 기압이 낮으니까. Saya baik-baik saja untuk seketika, tetapi dari bulan Ogos tahun lalu, saya mengalami masalah pencernaan selama hampir sebulan. Saya berfikir bahawa hal ini adalah masalah besar, tapi tidak sembuh sama sekali. Pada masa lalu, walaupun saya tidak dapat mencernakan makanan dengan baik, masalah ini akan pulih selepas 1 atau 2 hari. Tapi kali ini saya menghadapi masalah pencernaan selama sebulan. 좋아지지 않는 겁니다. 전에 같으면 뭐 소화가 안 되다가도 하루 이틀 지나면 다시 회복되곤 뭐 이렇게 했는데요. 이번에는 한 달 동안 Oleh itu saya berfikir, perut saya sihat bertahan dengan baik untuk seketika. Tapi sekarang setelah kira-kira 8 bulan, kemampuan pencernaan saya nampaknya telah menurun. Menyedari masalah pencernaan di Nairobi, saya cuba untuk terus seperti ini. Saya ingat apa yang dikatakan oleh Pastor Kanan kepada saya ketika beliau mengutus saya ke Nairobi. Kamu tidak seharusnya berasa tidak dapat mencernahkan makanan yang baik di Nairobi. Kata beliau, kamu tidak boleh berkata sedemikian. Kamu harus mengatasinya. Kamu harus menang. Kata beliau lagi. Oleh itu saya mengubah fikiran saya dan menggunakan sapu tangan kuasa yang telah didoakan oleh gembala sebagai senjata untuk melawan musuh saya, iaitu iblis yang bekerja di belakang perut saya dan di belakang saya. Sepas kira-kira seminggu melawan iblis, Tuhan yang hidup berkarya mengalahkan iblis dengan sapu tangan kuasa. Sekarang perut saya sihat semula dan saya tak perlu lagi risau tentang pencernaan. 전투를 벌인 지 한 일주일쯤 후에는
살아계신 하나님께서 역사하셔서 원수 마귀를 권능의 손수건으로 물리치고 지금은 다시 건강한 위장이 되었고 이제는 소에 관한 아무 걱정이 없게 Saya 되었습니다. memberikan kemuliaan kepada Tuhan Bapa yang 아버지 hidup. 하나님께 더 영광을 돌립니다. Gereja Mami Nairobi telah menjadi sebuah gereja di mana kuasa Tuhan yang hidup berkarya dalam ruang gembala telah dimanifestasikan sejak pelayanan pendeta Chong. Bahkan sekarang kuasa Tuhan berterusan berlaku dalam ruang gembala dan pasar kanan. Kini saya sering berdoa, terima kasih Tuhan Bapa kerana sentiasa mendengar doa saya. Hari ini demikian kerana banyak anggota gereja bersaksi bahawa apabila mereka berdoa, mereka menerima kesembuhan dan jawapan. Oleh sebab saya memberikan kesaksian ini bukan sekali atau dua kali, tetapi selalu. Saya mula berdoa seperti ini kerana saya sekarang percaya bahawa Tuhan Bapa menjamin doa-doa saya. Pastor Boaz, pastor gereja Mami Nairobi yang turut serta dalam retreat ini mendapat seorang anak lelaki beberapa bulan lalu dan menamakannya Caleb. Nama Inggeris saya ialah Caleb. Dia menamakan anaknya sempena nama saya. Ada sebabnya. Pada suatu hari semasa saya dalam perjalanan ke gereja untuk memimpin ibadat pada hari Ahad, saya menerima panggilan tergempar daripada Pastor Victor yang sedang memandu kereta. Isteri Pastor Boaz dijangka akan melahirkan bayi, tapi mengalami masalah bersalin dan waktu itu merupakan situasi yang berbahaya. Dalam situasi kecemasan, saya berdoa melalui telefon di dalam kereta sebelum tiba di gereja. Dikatakan bahawa isteri Pastor Boaz mengalahirkan anak dengan selamat. Jadi dia menamakan anaknya Caleb. Untuk menjadi gereja dan orang Kristian yang lebih kuat, kita Mami menjadikan Yesus Kristus sebagai pusat kehidupan kita dan mengikuti bimbingan Tuhan yang hidup dan berkarya dengan Injil kesucian dan kuasa pada hari ini bersama dengan pasal kanan. 오늘도 성결의 복음과 권능으로 살아 역사하시는 하나님의 인도하심을 따라 당회장님을 중심으로 세계를 이루는 저와 여러분이 될 줄로 믿습니다. 다음 두 번째로 Kedua, kita mesti melangkaui pertumbuhan kepada kematangan. 성수로 나가야만 됩니다. Kepada Petrus yang berbeza dengan pengikut-pengikut yang lain, Yesus menyatakan bahawa dia akan membina gereja di atas batu. Ayat 18 menyatakan, oleh itu ketahuilah, engkau Petrus batu yang kuat, dengan beralaskan batu inilah aku akan membina jemaatku. Bahkan maut pun tidak dapat memusnahkannya. Yesus memuji Petrus kerana membuat pengakuan iman seperti ini. Lalu dalam ayat 19 berkata, aku akan memberikan kunci dunia baru Allah kepadamu. Secara ringkas berbeza dengan pengikut-pengikut yang lain, Petrus dipuji kerana dia telah bertumbuh begitu banyak dalam iman sehingga dia dapat memasuki syurga walaupun dia mati pada waktu itu. Namun begitu, apa yang mengejutkan adalah bahawa Petrus melakukan sesuatu yang tidak matang selepas itu. Dalam ayat 21, Yesus berkata, aku akan dibunuh, tapi pada hari ketiga aku akan dibangkitkan semula. Petrus menjawab dalam ayat 22, Petrus menarik Yesus ke tepi dan mula menegur dia. Ya Tuhan, semoga Allah menjauhkan perkara itu daripada Tuhan. Perkara itu tidak boleh berlaku kepada Tuhan. Yesus yang keras menegur Petrus dalam ayat 23. Yesus berpaling sambil berkata kepada Petrus, pergilah dari sini iblis, engkau batu sandungan bagiku. Apabila para pengikut sedang memeriksa iman mereka, dikatakan bahawa iman pengikut-pengikut belum bertumbuh dan bahawa iman Petrus telah bertumbuh tetapi belum matang. Dalam Matius 16 ayat 22 dikatakan, Petrus menarik Yesus ke tepi dan mula menegur dia. Perkataan menegur di sini ialah epitimau dalam bahasa Yunani asar yang bermaksud menegur, memarahi, membantah. Betapa Petrus berani menegur Yesus walaupun hal itu tidak sesuai dengan pemikirannya. Namun begitu, Petrus melakukannya.
Yesus, jangan berkata perkara lemah seperti itu. Tolonglah. Mengapakah engkau mengatakan perkara yang tidak berguna seperti itu? Maksudnya seperti itu. Oleh itu dalam ayat 23, Yesus berkata, pergilah dari sini iblis, engkau batu sandungan bagiku. Dalam ayat ini perkataan Yunani asal untuk batu sandungan ialah skandalion, yang bermaksud batu yang membuat orang tersandu, halangan. Sebentar tadi, ia adalah batu Petra, batu loncatkan, tapi ia segera bertukar menjadi batu sandungan. Walaupun Petrus telah bertumbuh, dia belum matang, menyebabkan tingkah laku yang tidak matang seperti itu. Gereja dapat lihat sebagai mempunyai dua jenis orang Kristian. Ada orang Kristian seperti Petra dan orang Kristian seperti Sanggala. Sementara terdapat orang Kristian yang bertindak sebagai batu loncatan untuk kerajaan Tuhan dan gereja. Tapi juga orang Kristian yang bertindak sebagai batu sandungan. Semasa ibadat, orang yang duduk di hadapan ialah orang Kristian batu loncatan dan orang yang duduk di belakang ialah orang Kristian batu sandungan. Namun begitu, hal itu bukanlah persoalannya. Apa yang perlu kita sedari ialah kecenderungan sebagai batu sandungan dan batu loncatan ada dalam diri kita semua. Maksud saya, kecenderungan orang Kristian lain yang bertindak seperti batu sandungan juga ada dalam diri anda. Oleh itu, anda harus sentiasa berbelas kasihan dan bersimpati terhadap orang lain. Dan seperti yang dinyatakan dalam 1 Korintus 10 ayat 12, anda harus sentiasa berfikir bahawa anda mungkin melakukan perkara yang sama dan harus berhati-hati. Sesiapa yang menyangka dirinya berdiri tegak, berhati-hatilah supaya tidak jatuh. Terhadap seseorang yang kelihatan seperti batu sandungan kerana dia banyak melakukan kesilapan dalam kata-kata dan tindakan, katakanlah dengan hati yang penuh belas kasihan. Jika orang itu berubah, dia juga akan dapat menjadi orang Kristian yang jauh lebih baik daripada saya. Kita perlu menerima dan mendoakan dia dengan mengatakan, Paulus telah berubah dan Petrus juga telah berubah. Jadi betapa hebatnya dia sebagai pekerja. Anda mesti merenungkan bahawa diri anda dapat menjadi batu sandungan dan cuba untuk menjadi batu loncatan. Adakah anda sekarang batu loncatan atau batu sandungan bagi gereja Mami? Jika anda telah mencapai pertumbuhan dalam iman tapi anda tidak matang dalam iman, terdapat kemungkinan bahawa anda menjadi batu sandungan. Mengapakah begitu banyak keluarga mempunyai masalah? Mereka ialah orang dewasa yang telah berkahwin dan mempunyai 1 atau 2 anak, tetapi mereka tidak matang. Jadi pasangan suami isteri akan bertengkar atas perkara yang remeh. Jika anda tidak menjaga anak anda, tapi hanya minum minuman keras dan selalu marah-marah, hal ini menyebabkan masalah dan perselisihan di rumah. Oleh itu, berikut ialah beberapa perkara yang perlu diingat oleh pasangan suami isteri. 1 Korintus 13 ayat 11 menyatakan, pada zaman kanak-kanak aku bercakap secara kanak-kanak, mengerti secara kanak-kanak, berhujah secara kanak-kanak. Tapi setelah aku dewasa, segala sifat kanak-kanak itu kutinggalkan. Sebab saja anda telah dewasa secara fizikal dan berkahwin, anda sekarang mesti melepaskan pemikiran kanak-kanak anda, personaliti kanak-kanak dan sikap kanak-kanak terhadap kehidupan dan matang seperti seorang dewasa. Oleh itu, ada pepatah yang menyatakan bahawa hidup bukan tentang menjadi tua, tetapi menjadi matang. Ada halaman belakang yang kecil di kediaman saya di Nairobi. Pastor Myun Lee dan Penatua Johnny Kim melawatnya dalam perjalanan misi yang lalu dan menanam pokok peringatan.
Pasal Lim Yong menanam pokok betik dan penatua Joniki menanam pokok lema. Sudah kira-kira 2 bulan sekarang dan pokok-pokok itu telah berkembang agak besar dan tinggi. Namun begitu masih belum ada buah. Saya rasa pokok-pokok itu mungkin akan berbuah apabila Pasal Lim Yong melawat kenyal lagi. Pokok itu telah tumbuh tapi belum matang, jadi tidak ada buah. Pertumbuhan untuk kematangan dan matlamat pertumbuhan adalah untuk mencapai kematangan. Kematangan bermaksud masak. Apabila buah melampaui pertumbuhan dan mencapai kematangan, ia menjadi buah yang lazat dan menarik. Apel hijau adalah segar tapi masam. Apabila apel hijau menjadi matang, ia bertukar kepada warna merah dan rasanya manis. Betapa gembira Tuhan jika kita matang dan iman kita mendalam dan jiwa kita berubah seperti buah yang matang. Lukas 2:52 menyatakan, Yesus makin membesar dan bijaksana. Dia diredai Allah dan manusia. Yesus bertumbuh secara fizikal dan bertambah tinggi. Semasa dia bertumbuh, dia matang secara intelek, bertambah kebijaksanaan. Dia matang secara rohani dengan cara yang dikasihi Tuhan. Dia juga matang menjadi orang yang sukai. Yesus tidak sekadar mengalami pertumbuhan fizikal, antara telah matang secara intelektual, rohani dan sosial. Pertumbuhan fizikal seseorang berhenti pada suatu titik, tapi kematangan mental, kematangan fizikal dan kematangan rohani berlaku sepanjang hidup kita. Oleh itu Efesus 4:15 menyatakan sebaliknya, kita sentiasa bercakap dalam kasih dan bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia yang menjadi kepala, iaitu Kristus. Tuhan mengasihi kita sebagaimana adanya diri kita, namun begitu Dia tidak mahu kita kekal seperti sekarang. Tuhan mahu kita menjadi matang. Orang matang adalah bijaksana. Mereka mempunyai pertimbangan dan wawasan yang cemerlang. Jika timbul masalah, mereka tahu bagaimana mencari punca masalah tersebut. Seperti yang dinyatakan dalam Filipi 4:11-12, orang matang tahu bagaimana untuk berpuas hati, dan seperti yang dinyatakan dalam 1 Tesalonika 5:18, mereka bersyukur dalam segala hal. Orang matang ialah seseorang yang berdoa dalam Roh Kudus, seperti yang dinyatakan dalam Efesus 6:18. Banyak masalah dalam hidup timbul daripada ketidakmatangan. Jika anda tidak matang, anda mudah berasa marah, mengalami turunan emosi yang teruk dan membuat keputusan tanpa berfikir panjang. Anda tersinggung oleh kata-kata orang dan mudah salah faham. Anda tidak mempunyai perspektif untuk melihat keseluruhan gambaran. Jadi anda menjadi gelisah apabila masalah kecil timbul. Orang yang matang adalah berbeza. Orang matang mempunyai kedalaman. Kata-kata yang diungkapkan oleh mereka adalah kata-kata yang bermakna. Mereka mempunyai pandangan untuk melihat keseluruhan situasi. Mereka suka pelbagai jenis orang dan menyesuaikan diri dengan baik dengan perubahan. Orang matang tahu bagaimana untuk mempertimbangkan orang lain. Fikirkanlah tentang keseluruhannya dan fikirkanlah tentang gereja. Yesus adalah seorang yang sangat matang. Apa yang dikatakan oleh Yesus mempunyai makna yang mendalam. Kita dapat mempunyai puncak kasih yang matang dalam kehidupan Yesus yang menyerahkan nyawanya di atas kayu salib untuk umat manusia. Saudara dan saudara yang dikasihi, saya berharap dan berdoa agar iman anda telah bertumbuh apabila anda telah menerima jawatan dan misi dari masa ke masa, mengikirkan ketidakmatangan anda seperti kanak-kanak dan mencapai kematangan. Ketiga, komposisi kematangan mesti diperkuat melalui latihan rohani. Oleh sebab iman Petrus yang belum matang sebelum Yesus disalibkan, Yesus pergi ke Getsemani dan berdoa sehingga peluhnya seperti darah ke tanah. Tetapi Petrus sedang tidur. Selepas itu apabila Yesus ditangkap, Petrus menyangkal sebanyak 3 kali bahawa dia mengenali Yesus. Semua ini merupakan kesan sampingan kehidupan iman yang muncul kerana orang tidak matang dalam iman. Selepas Yesus dibangkitkan semula, Yesus bertemu Petrus masa dia sedang memancing di Laut Galilea dan bertanya kepadanya sebanyak 3 kali, "Adakah kamu mengasihi aku?" Yesus mengajar Petrus tentang kasih rohani yang sejati dan memberinya latihan rohani untuk membantu Petrus membangunkan komposisi iman yang matang. Apabila Daud menjadi seorang gembala, dia menerima pengurapan daripada Nabi Samuel yang merupakan janji bahawa dia akan menjadi raja pada masa hadapan. Daud berusia sekitar 17 tahun pada masa itu. Walaupun dia tidak segera menjadi raja. Daud secara rasmi menjadi raja pada usia 30 tahun dan Tuhan membuatnya melalui penderitaan dan penganiayaan di bawah Raja Saul selama hampir 13 tahun sehingga dia menjadi raja. Mengapakah Tuhan berbuat demikian? Jika dia menjadi raja pada usia 17 tahun, dia akan menjadi raja yang tidak matang dan tidak dapat memerintah negara dengan baik. Jadi Tuhan melatihnya pada masa yang lama. Melatihnya untuk masa yang lama untuk menjadikannya raja yang matang.
Rasul Paulus juga bertemu Yesus dalam perjalanan ke Damsyik, tapi dia tidak segera memulakan kehidupannya sebagai seorang rasul. Menurut Galatia 1 ayat 17 hingga 18, dia menghabiskan 3 tahun di negeri Arab, Mata melalui doa dan firman. Yakub menerima hak kesulungan daripada abang sulungnya Esau melalui sup kacang merah, tetapi dia juga tidak segera menerima berkat sebagai anak sulung. Dengan membuatnya menghabiskan 20 tahun pemurnian dan kesukaran di rumah bapa saudara Laban, dia dilatih untuk menjadi nenek moyang 12 suku. Pertumbuhan dapat berlaku dalam masa yang singkat, tetapi kematangan memerlukan masa yang lama. Dalam kalangan kita mungkin terdapat orang yang mula-mula percaya kepada Yesus dan bertumbuh dalam iman, tetapi kepribadian Kristian mereka belum matang. Apakah jenis latihan diperlukan untuk menjadi gereja yang mempunyai kebangkitan yang lebih besar dan untuk menjadi orang Kristian yang lebih kuat? 1 Timotius 4, 7 hingga 8 menyatakan, jauhkanlah dirimu daripada cerita-cerita tahayul yang jahat dan sia-sia. Latihlah dirimu untuk kehidupan yang beribadah. Latihan jasmani ada faedahnya, tetapi latihan rohani sangat berfaedah dalam segala hal, kerana latihan rohani memberikan faedah kepada hidup kita, baik sekarang maupun pada masa akan datang. Perkara yang paling penting ialah latihan dalam firman. Latihan ini ialah latihan untuk mengamalkan firman dan kehidupan dan menghasilkan buah. Pada akhir zaman, firman harus menjadi standar. Dalam firman, kepribadian Kristian kita mesti matang dan kata-kata serta tindakan kita mesti menjadi berbudi bahasa dan bermaruah. Robert Woodruff, bekas presiden Coca-Cola, dikatakan pernah berkata, Coca-Cola bukan darah yang mengalir dalam urat saya. Anda mesti membenarkan darah Tuhan Yesus dan darah firman Tuhan mengalir di dalam urat Anda. Anda mesti hanya dipenuhi oleh Yesus dan Injil kekusucian. Saya telah membuka Akademi Mami Nairobi di Gereja Mami Nairobi. 1 semester telah pun tamat dan kami telah mengadakan majlis graduasi. Antara banyak kelas, saya bertanggungjawab mengajar kelas seminari antarabangsa MIS dan bahasa Korea yang mengajar Injil kesucian. Sehingga kini saya melakukan perjalanan misi sehari dalam setahun ke mana-mana sahaja yang diperlukan di dalam dan di luar Kenya, dan memberitakan Injil kesucian melalui MIS. Tapi saya mengendari bahawa keadaan itu tidak mencukupi untuk menyebarkan Injil kesucian. Oleh itu, kini saya mengendalikan MIS dalam talian pada setiap hari Selasa dan menyampaikan kuliah tentang Injil kesucian. Jika terdapat orang yang meminta MIS dari tempat dengan jarak 300 hingga 500 km, kami pertama sekali pergi ke sana untuk perjalanan misi dan mengajar Injil kesucian, dan kemudian menghubungkan mereka dalam talian untuk belajar pada setiap minggu. Mereka dapat mendengar kuliah tersebut melalui telefon pintar mereka. Tapi jika lebih daripada 30 orang berkumpul bersama untuk mendengar kuliah tersebut, Gereja Mami Nairobi menyediakan monitor TV untuk mereka. 맨 처음에는 이제 얼굴은 우리가 한 번은 봐야 되니까 선교 출장을 가서 하루 걸려서 가고 하루 강의하고 하루 걸려서 돌아오고 이렇게 해야 되거든요. 워낙 뭐 캐네가 넓기도 하니까요. 그래서 이제 하루 가서 선교의 복음을 가르치고 난 뒤로는 앞으로는 제가 매년 올 수가 없습니다. 그러니 온라인으로 아카데미가 개설됐으니 매주 화요일에 온라인을 통해서 MIS를 배우도록 하십시오. 이렇게 해서 온라인으로 우리가 보통 줌이라는 또 동시적으로 영상 강의를 들을 수 있는 기구가 있지 않습니까? 거기서는 보통 줌보다는 구글 미트를 많이 사용하는데요. 그 구글 미트를 통해서 이제 온라인 강의를 하게 되는 거죠. 그래서 만약에 여러분들 중에 한 30명 이상씩 모여서 한 자리에서 이 강의를 들으면은 이렇게 자그마한 TV 모니터를 하나씩 제공을 해드리겠습니다. 이렇게 제가 이제 얘기를 하죠. 그러면 왜냐하면
한 사람 두 사람 뭐 한 10사람 Melalui 모이면 그래도 Google Meet kami 스마트폰 bertukar 주고 pandangan dan 자그마한 mendapatkan 거지만 maklum 또 강의를 balas. 들을 수 있다고 하지만 30명 이상 모이는데 요만한 스마트폰 하나 먹고 30명이 강의를 듣는 건 좀 그렇지 않습니까? 그래서 제가 30명 이상 모인다면은 모니터를 뭐 자그마한 모니터입니다. Saya 자그마한 menyediakan 모니터를 monitor TV TV를 하나씩 선물합니다. untuk mereka. 이제 이렇게 제가 광고를 하죠. 근데 지금 벌써 한 13개 Untuk 그룹 setiap 이상이 tempat 있고 dan setiap 이런 수를 gereja cawangan. 벌써 한 300명 이상이 매주 Dan 화요일에 juga untuk 강의를 kelas 듣고 있고요. MIS. 또 어떤 때는 굉장히 뭐 400km, 500km 떨어진 곳에서 어떤 또 비숍의 그 사모님이 오셨다고 그래서 만나보니까 우리도 온라인을 통해서 MIS 강의를 들을 수가 있습니까? 허락해 주시면 좋겠습니다. 우리 성도들에게 이렇게 그 얘기를 듣고 직접 찾아오셨더라고요. 그래서 뭐 얼마든지 강의를 들을 수 있습니다. 이렇게 또 당연히 허락해야 되지 않겠습니까? 그러다 보니까 지금 뭐 300명 이상, 뭐 지금 제 생각에는 한 1000명 이상은 모일 수가 있겠구나. 이거 뭐 제가 뭐 노력한 거는 아니고요. 하나님께서 하신 거예요. 제가 무슨 계획을 세우고 가서 듣고 싶어요. 정명호 목사님이 열어놓은 그곳에 Banyak orang menghadiri 또 정명호 kelas 목사님 또 atas 후임으로 taliang ini 다른 또 거기서 뭐 비숍이라고 untuk mempelajari 그러는데요. firman Tuhan. 비숍이 오셨으니 정명호 목사님 대신 그럼 이번 해에 오셔서 강의해 주세요. 이렇게 하는 거죠. 그럼 이제 가서 매년 올 수가 없고 화요일 날 아카데미 온라인을 통해서 매주 강의를 들으세요. 1년에 한 번 강의 듣는 게 좋습니까? 매주 듣는 게 좋습니까? 그럼 다 매주 듣는 게 좋다고 하니까. Jadi sekarang orang dapat 이렇게 mempelajari 해서 firman Tuhan 지금 거의 뭐 한 300명 pada setiap minggu. 강의를 듣고 있고요. 성결의 복음을 열심히 지금 Dapat kira-kira 300 hamba Tuhan mempelajari firman Tuhan 유성도 있고요. melalui 때문에 kelas 교회 MIS 근처 secara 분들은 직접 교회를 나오지만은 atas 멀리 talian. 사시는 분들은 좀 나오기가 힘들어요. 그래서 그런 분들에게도 온라인 다니엘 철학기도회를 개방을 하자. 그래서 지금 또 수십 명이 온라인으로 Sistem ini benar-benar 다니엘 bagus untuk orang yang tinggal 더 하고 있고요. jauh dari 어떤 때는 Kujamamin 또 Nairobi. 나미비아 우리 Ini merupakan cara yang sangat efektif untuk orang ramai berkumpul dan mempelajari firman Tuhan. 400km, 500km 뭐 이런 데서 또 다니엘 철야를 같이 하기 위해서 들어오고 있고요. 이렇게 지금 온라인 우리 당회장님께서 제가 케냐로 파송 받을 때 온라인 선교에 힘을 쓰라는 그런 지혜를 주셨거든요. 뭐 그 마음만 갖고 있었는데 아버지 하나님께서 이렇게 인도를 해 주시는 거예요. 뭐 그런데요, 한 번은 이런 또 경험도 있습니다. 몬바사라고 하는 지역으로 Juga ada orang yang tinggal sejauh 500 km dari Kujamamin Nairobi datang untuk menghadiri perjumpaan doa Daniel. 하루 동안 강의를 하는데요. 그 몬바사 그 지교에 Terdapat 12 kumpulan di mana beberapa orang berkumpul bersama untuk mendengar kuliah tersebut dan sejumlah 250 orang mempelajari Injil kesucian pada setiap hari Selasa. Selain MIS, lebih banyak gereja cawangan sejauh 400 km juga dibuka dan mereka menghadiri ibadat secara dalam talian. Oleh itu, monitor TV telah disediakan dan perjumpaan doa Daniel juga diperluaskan talian untuk menampung ratusan orang. Orang dari tempat jauh seperti Kongo dan Namibia di Afrika kerap mengambil bahagian dalam perjumpaan doa Daniel dalam talian. Namun begitu, saya mengalami suatu pengalaman seperti apabila saya menyampaikan kuliah MIS di kawasan Mombasa, 500 km jauhnya. Seorang pemuda yang tinggal berhampiran gereja cawangan Mombasa di mana latihan MIS diberikan merasa tidak senang apabila mereka mendengar bahawa seorang asing akan datang memimpin perjumpaan tersebut. Orang asing yang dimasukkan ialah saya. Saya rasa mereka beranggapan orang asing mempunyai wang. Sebenarnya saya tidak mempunyai wang. Dia menyediakan pisau panjang dengan tujuan mengerompak wang, memanggil kira-kira 20 orang pemuda seusianya dan merencana untuk merompak wang tersebut.
지교회로 들어오게 됐죠. 그 이제 서로 모르고 있었습니다. Walaupun rancangan jahat seperti itu sedang diatur, tiada sesiapa termasuk saya sendiri yang mengetahui perkara ini. Namun begitu seorang individu di kawasan itu mengetahui perkara ini dan melaporkannya kepada polis tanpa memberitahu kami. Kami yang tidak tahu apa-apa telah berjaya menyelesaikan semua latihan MIS kami dan memberikan kemuliaan kepada Tuhan sambil menikmati persekutuan yang gembira. Pada masa itu, pemuda-pemuda tersebut sedang memegang pisau panjang dan sedang mendekati gereja untuk mengancam kami dan mengambil wang kami. Walaupun dikatakan bahawa pada saat itu, polis yang telah dilaporkan lebih awal dan sedang bersembunyi menangkap mereka semua pada masa genting tersebut. 돈을 빼앗으려고 교회로 가까이 다가오고 있었다고 합니다. 근데 그 순간에 미리 신고를 받은 그 천복계에 있던 경찰들이 그 순간, 그 절체절명의 순간에 이들을 모두 체포해 버린 것이죠. 근데 이런 사실을 뭐 어떻게 알았을까요? 저와 우리 선교팀 까마득이가 아무것도 모르고 Pasukan misi saya dan saya kembali ke Nairobi bersyukur kepada Tuhan kerana berjaya menyelesaikan latihan MIS tanpa mengetahui apa-apa. 그 몬바사 지역에 MIS를 주관했던 그 지교회 목사님이 전화를 해주셔서 이런 음모가 있다는 것을 Namun begitu, kira-kira 10 hari kemudian, pastor gereja cawangan yang bertanggungjawab atas MIS di kawasan Mombasa menghubungi kami dan menjelaskan bahawa terdapat konspirasi seperti itu. Untuk membebaskan pemuda-pemuda jahat ini daripada tahanan polis, mereka perlu membayar banyak denda. Oleh sebab ibu bapa mereka tidak mempunyai wang, ibu bapa mereka berfikir bahawa anak-anak mereka hanya dapat dibebaskan dengan bantuan pastor gereja. Mereka datang kepada pastor gereja tempatan, menceritakan segala yang telah berlaku dan meminta mereka untuk membantu. 이렇게 해서 그 목사님이 이 음모에 내막을 알게 되고 또 우리한테 전화를 해서 이런 일이 있었다고 그렇게 우리들에게 알려준 거예요. 그래서 그때 저도 이런 어마어마하게 위험한 일이 있었던 것을 알게 됐어요. 성결의 복음, 권능의 복음을 전하고 있는데 누가 감히 공격할 수가 있겠습니까? Pasal itu sekarang ialah pasal gereja cawangan mami kami. Tidak tahu tentang hal ini, tapi kemudian beliau mengetahuinya apabila ibu bapa pemuda-pemuda itu memberitahunya. Oleh itu hanya ketika itulah saya menyadari bahawa sesuatu yang sangat bahaya telah berlaku. Injil kesucian dan Injil kuasa sedang dikabarkan dalam ruang gembala. Siapa yang berani menyerang? Kami tidak tahu apa-apa, tetapi oleh sebab Tuhan mengetahui segala-galanya, Tuhan mengawal hati orang-orang di kawasan tersebut lalu mereka melaporkannya kepada polis. Hasilnya pasukan misi saya dan saya dapat pulang dengan selamat tanpa sebarang masalah. Segala-galanya merupakan rahmat Tuhan. Saya memberikan kemuliaan dan kesyukuran kepada Tuhan. Dikatakan bahawa sungai Chicago di Amerika Syarikat pada asalnya mengalir dari kawasan Chicago ke arah Tasik, Michigan. Walaupun apabila populasi Chicago meningkat, saliran menjadi tercemar, sungai menjadi tercemar dan kehidupan menjadi tidak selesa akibat bau busuk. Untuk menyelesaikan masalah ini, pihak berkuasa bandar secara buatan membalikkan aliran air dari Tasik, Michigan ke Chicago dan sungai Mississippi. Dengan menggali terusan baru dan secara buatan menaikkan paras air Tasik, air sungai mengalir ke arah bertentangan. Hasilnya air sungai Chicago menjadi bersih semula dan menjadi tarikan pelancong. Adakah anda telah berhenti menjadi matang untuk menjadi orang Kristian yang lebih dapat dipercayai? Jika ia sudah cuba mengubah arah aliran hidup anda tidak seharusnya terus begini. Untuk air bersih mengalir melalui hati kita, kita mesti menggali sepihan kotoran untuk membentuk terusan dan menaikkan umpangan firman supaya sungai rahmat mengalir dari tata syurga.
Adakah sungai doa mengalir dengan lancar? Adakah sungai firman mengalir dengan lancar? Jika tiada buah pertumbuhan dan kematangan setakat ini, arah aliran iman mesti diubah. Saya mengatakan 3 perkara pada hari ini. Pertama, pusat kehidupan anda mesti Yesus Kristus. Kedua, kita mesti bergerak melangkaui pertumbuhan kepada kematangan. Ketiga, latihan dalam firman diperlukan dengan Injil kesucian. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus supaya aliran iman anda mengalir dengan baik ke arah kematangan. Dan bahawa apabila iman anda bertumbuh, kepribadian Kristian anda dan kandungan hidup anda juga akan matang ke arah kematangan. 우리도 성숙한 신앙인, 열매 맺는 신앙인이 되기 위해서 함께 기도하겠습니다.